Berdasarkan satu maklumat sulit yang sangat-sangat panas, Tun M akan ditangkap di bawah Akta Hasutan bagi tahun 2023. Untuk makluman pakcik-makcik Otok Arung dan seluruh dunia, ini adalah pendedahan secret information yang very hot and spicy. Hari ini kerajaan PM ke-10, Kerajaan Agung, memberi signal politik yang cukup berani bahawa Tun M pasti dan pasti bakal ditangkap kerana cuba untuk menghuru-harakan politik negara bagi tahun 2023. Wakil diplomat rasmi Kerajaan Malaysia DM Kesyarikat, Datuk Nazri Aziz, memberi kenyataan hari ini yang cukup kontroversi. Meminta Kerajaan Anwar dan Kerajaan Agung menangkap Tun M di bawah Akta Hasutan kerana menghasut rakyat untuk menggulingkan kerajaan dari pintu belakang. Bagi Nazri Aziz, Tun M adalah musuh kepada rakyat dan negara serta kerajaan yang tidak ada kekebalan undang-undang dan boleh ditangkap atas prinsip rule of law. Saya ingin terus terang kepada Tun M yang sedang menonton video panas ini, berdasarkan rahsia sulit, maklumat sulit dan intelligent information, jika Tun M terus mencabar Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar, it is confirmed Tun M bakal ditangkap dan dipenjarakan tidak lama lagi. Jika kita melihat daripada gerakan politik deep state Tun M ini, sememangnya Tun M sedang bermain tarik tali, mencabar kuasa Kerajaan Agung, Kerajaan Rakyat serta Kerajaan Perpaduan Anwar kerana yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu menjadi patung boneka politik Tun M bagi tahun 2023 sehingga tahun 2028. Tun M tak boleh tidur malam dengan nyenyak dan tenang kerana Tun M terkejut hilang kuasa dalam Malaysia apabila yang di-Pertuan Agong bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu ikut arahan Tun M dalam percaturan kuasa ini. Sememangnya Tun M tidak senang duduk melihat pengukuhan kuasa Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar yang mendapat sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli parlimen. Selama ini, semua Perdana Menteri dalam Malaysia jadi patung boneka Tun M, sama ada di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tetapi sial cukup sial, malang sangat malang untuk percaturan baru game real politik pasca PRU 15.
Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat berani menunjukkan taring kekuasaan mereka berdua, bahawa Al-Sultan Abdullah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh dijadikan alat dan patung boneka politik Tun M untuk terus mencatur sistem ekonomi politik negara. Maka tidak hairanlah kenapa Tun M terus mencabar Kerajaan Agung Kerajaan Anwar dengan ugutan politik untuk menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Rakyat yang absah di Putrajaya. Maka secara prospek, jika Tun M terus bermain api untuk membakar negara Malaysia ini, dengan pengukuhan kuasa Kerajaan Agung Kerajaan Anwar, bila-bila masa Tun M boleh ditangkap dan dipenjarakan di bawah Akta Hasutan. Ini adalah karma politik. Berpuluh-puluh tahun Tun M berkuasa sebagai Perdana Menteri dalam Malaysia. Terlalu banyak tangkapan-tangkapan politik di bawah Akta ISA dan akta-akta politik zalim yang diperkenalkan oleh Tun M sejak tahun 1980-an sehingga tahun 2002. Ada ramai ahli-ahli politik dan aktivis gerakan masyarakat sivil NGO yang ditangkap dan dipenjarakan di bawah Akta ISA sewaktu Tun M kali pertama menjadi PM keempat dalam Malaysia. Operasi Lalang dijayakan oleh Tun M untuk menangkap semua ahli-ahli politik pembangkang bagi mengukuhkan kuasanya. Kini karma is coming to Tun M. Saya ingin mengesahkan kebenaran ini. Kedudukan Tun M sangat-sangat bahaya dalam percaturan real politik Malaysia bagi tahun 2023. Tun M sebenarnya sudah hilang kekebalan undang-undang sejak kalah teruk PRU 15 bersama anak-anak muridnya dan puppet-puppet politiknya, melibatkan kumpulan Abah Muhyiddin, kumpulan Ma'il Lambung dan kumpulan Hadi Bawang. Maka Tun M berisiko untuk ditangkap dan dipenjarakan di bawah Akta Hasutan seperti yang dibangkitkan oleh pemimpin UMNO Nazri Aziz yang kini menjadi duta rasmi, diplomat rasmi Kerajaan Malaysia di negara Amerika Syarikat. Kerajaan Agung Kerajaan Anwar memang tidak takut dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang yang tegas jika Tun M terus sengaja mengkucar-kacirkan Kerajaan Agung Kerajaan Demokrasi Rakyat bagi menghancurkan negara Malaysia bagi tahun 2023. Maka tanpa disedari oleh Tun M, atuk sememangnya gali lubang kubur dengan sangat-sangat dalam, memainkan sentimen politik rasis, politik agama sempit, sehingga Tun M diketawakan oleh berpuluh-puluh juta rakyat sebagai bekas Perdana Menteri paling gila dalam sejarah politik dunia dan sejarah politik Malaysia. Tun M tak senang duduk, tak senang tidur melihat dominasi ketuanan Melayu di era pemerintahan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung yang kekal kukuh
di Putrajaya. Tun M tak senang duduk apabila hak keistimewaan Melayu dan Bumiputra dipertahankan oleh Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung dalam institusi parlimen. Tun M cemburu dan sakit hati apabila agama Islam kekal menjadi agama rasmi di negara Melayu Islam bernama Malaysia di zaman pemerintahan Kerajaan Anwar Ibrahim. Tun M sudah goyang apabila Kerajaan Anwar Ibrahim kekal mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu Islam sebagai simbol kepada ketuanan Melayu yang tidak boleh dihapuskan lagi oleh Tun M dan konco-konconya dalam pembangkang. So, saya Jufazli Syah Ahmad tidak melarang Tun M untuk bersuara, untuk menunjukkan kejahilannya, kebodohannya, kedupangannya, mahu melawan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar dan Kerajaan Rakyat yang sudah gagal ditumbangkan oleh Tun M dari pintu belakang hari ini. Tetapi Tun M perlu bersedia. Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar berdasarkan maklumat sulit bersedia untuk tangkap dan penjarakan Tun M di bawah Akta Hasutan. Kelemahan Tun M adalah jika Jufazli Syah Ahmad bersama 32 juta rakyat menghentam dan mengkritik Tun M tak boleh tidur malam, pakcik-makcik Otok Arung. Tun M akan terus sakit jantung. Kelemahan Tun M adalah Anwar Ibrahim terus menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan Raja Melayu Islam Al-Sultan Abdullah kekal berkuasa sebagai Yang di-Pertuan Agong, sebagai ketua negara yang very powerful di Istana Negara Kuala Lumpur. So, Tun M anda sebagai bekas Perdana Menteri Maha Diktator dalam sejarah politik dunia, dalam sejarah politik Malaysia, anda cepat koyak apabila orang lain mengkritik anda, Tun M. Anda suka mengkritik dan menghina institusi Raja-Raja Melayu Islam. Anda suka menghuru-harakan politik negara kerana Tun M tidak boleh menerima kenyataan sudah 4-5 bulan Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Sudah tiba masanya untuk Tun M bergerak ke hadapan. Saya kesian Tun M terperangkap dengan bayang-bayang Anwar Ibrahim, dengan bayang-bayang kuasa Raja-Raja Melayu Islam yang tidak dapat dihancurkan oleh Tun M hari ini. Tetapi akhirnya Tun M lah yang hancur bersama 7 keturunannya kerana menjadi pengkhianat petualang penyamun-penyangat trilion A yang bakal ditangkap dan dipenjarakan di bawah Akta Hasutan. Tun M memang takut masuk penjara. Saya Jufazli Syah Ahmad tidak takut untuk masuk penjara. Saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia ingin menyatakan di hadapan Tun M, kalau dah kalah tu, kalahlah Tun M. Dah hancur berkecai pun legasi politik Tun M di tangan Kerajaan Agung, di tangan Kerajaan Anwar Ibrahim, di tangan Kerajaan UMNO Pakatan Harapan, di tangan berpuluh-puluh juta rakyat.
orang Melayu, orang Cina, India, Sabahan, Sarawakian sangat benci dan sangat tidak suka dengan wayang politik Tun M ini yang mahu menghasut rakyat, mengkucar-kacirkan sistem ekonomi politik negara bagi menggulingkan kerajaan rakyat dari pintu belakang. Orang Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian sedang mentertawakan kebodohan dan kedupangan Tun M yang syok sendiri. Mahu memperalatkan Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai patung boneka politik Tun M. Dulu bosku, Pak Lah, Muhyiddin, Mak Lambung bolehlah jadi patung boneka politik Tun M untuk dikambing hitamkan. Hari ini Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja-Raja Melayu Islam lain tidak mahu ikut arahan Tun M dalam percaturan real politik Malaysia kerana Agong bersama Anwar Ibrahim memang tidak percaya dengan Tun M yang maha penipu di negara ini. Tun M perlu terima satu hakikat. Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bodoh dalam percaturan kuasa Malaysia. Dulu-dulu bolehlah Tun M jadikan Raja-Raja Melayu sebagai patung boneka, jadikan Anwar Ibrahim sebagai alat politik. Tapi ini tahun 2023, tahun baru Tun M. Semua kerja-kerja kotor, kerja-kerja politik licik ni akhirnya membunuh dan menghancurkan Tun M sendiri bersama 7 keturunan Tun M. Sebab tu Tun M meroyan macam orang nyanyuk politik gila. Saya kesian tengok Tun M. Suka memaksa Yang di-Pertuan Agong, memaksa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk ikut cakap Tun M. Tetapi akhirnya game ini dimenangi oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Anwar Ibrahim, oleh UMNO, Pakatan Harapan bersama rakyat. Rakyat pun tak nak ikut cakap Tun M dah. Apatah lagi Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah, Raja-Raja Melayu Islam yang bijaksana. Rakyat pun tak nak percaya dengan cakap Tun M. Apatah lagi Anwar Ibrahim, UMNO dan Pakatan Harapan memang dah tak boleh diperangkap oleh Tun M macam dulu-dulu. So Tun M, saya ingin terus terang, Kerajaan Agong Kerajaan Anwar tidak takut untuk tangkap dan penjarakan Tun M dalam Malaysia. Jika Tun M terus mahu mencabar rule of law, keamanan, kedaulatan negara demokrasi Malaysia ini. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali. Tun M yang takut terkencing-kencing ditangkap oleh Kerajaan Agong, oleh Kerajaan Anwar kerana kantoi mahu menghuru harakan politik negara. Jangan lupa Tun M, kes-kes jenayah rompakan anda trilion-trilion ringgit ada di tangan Kerajaan Agong Kerajaan Anwar. Jangan sampai 7 keturunan Tun M mati sia-sia dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Game is over. Tun M, Ketua Lanun Dajjal perompak laknatullah yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Sekian. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.